Menyelusuri sejarah negeri Johor sejak tahun 1528, setelah kemangkatan Sultan Mahmud Shah I, tahta kerajaan Johor diwarisi oleh puteranya, iaitu Sultan Alauddin Riayat Shah II. Pembinaan kota pertahanan di sepanjang pesisir Sungai Johor bermula dari Kota Kara, Kota Sayung, Kota Johor Lama, Kota Seluyut, Kota Batu Sawar, Kota Tauhid dan juga Kota Pancur, menjadikan daerah Kota Tinggi menjadi tempat bermulanya pembinaan sebuah negara bangsa Johor. Sejarah Kota Johor Lama ini bermula pada 1540 semasa pemerintahan zaman Sultan Alauddin Riayat Shah II. Jadi pemerintahan Sultan ni, Sultan Alauddin ni selama 24 tahun di sini. Lepas tu kota ni jatuh pada pihak Aceh pada 1564 dan ditinggalkan selama 9 tahun sebelum dijadikan kembali sebagai pusat pemerintahan pada masa Sultan Ali Jalal Abdul Jalil Shah II. Dan baginda memerintah di sini selama lebih kurang 3 hingga 14 tahun. Bermula 1573 sehingga 1587. Jadi yang mula-mula membuka kota ini adalah Sultan Alauddin Shah II. Dia yang mengasaskan segala perancangan berkaitan dengan apa yang nak dibangunkan, kota itu sendiri, pusat pentadbiran, kota pertahanan dan juga perdagangan di sini lah. Kota satu tempat perdagangan yang besar lah. Mengapakah pusat pemerintahan ini dimusnahkan oleh Portugis? Kerana Portugis menganggap Johor Lama ni sebagai satu ancaman yang besar pada mereka, kerana perdagangan pada masa tersebut dikuasai oleh Portugis di Melaka. Akhirnya bangsa-bangsa dia ni macam perdagangan tu terjejas lah, sebab kebanyakan pedagang datang ke sini untuk berdagang dengan orang tempatan di sini lah. Dari segi faktor cukai yang murah berbanding dengan apa yang ada di Melaka kan, pelabuhan Melaka tu sendiri. Jadi sistem layanan di sini pun lebih baik berbanding Portugis di Melaka. Jadi kebanyakan pedagang-pedagang yang datang daripada luar ni, dia selesa dagang di sini. Itu menyebabkan salah satu sebabnya Portugis menyerang Johor Lama lah. Yang keduanya kerana dia beranggapan Johor Lama ini perlu ditewaskan kerana masih lagi menjadi ancaman besar pada mereka di sebelah Nusantara ni. Kerana bila adanya ancaman daripada pihak Johor ni, yang merupakan dia kata keturunan daripada Sunan Melaka tu, dia akan menyebabkan mereka rasa tertekan ataupun terdesak ataupun tidak boleh buat macam-macam lah kat sini kan. Itu sebabnya mereka menyerang Johor Lama. Sebut saja nama Sultan Mahmud pasti sangat sinonim dengan kota ini. Sultan Mahmud Shah II merupakan keturunan terakhir Sultan Alauddin Riayat Shah II, iaitu raja pertama yang membuka kota Johor Lama. Peribadi Sultan Mahmud yang dikatakan zalim dan menimbulkan pergolakan dalam pentadbiran negeri Johor sehingga mencetuskan peristiwa yang dipanggil sebagai Mahmud Mangkat di Julang. Bukan kebetulan, ini memang sejarah telah berlaku. Jadi Mangkat di Julang ini, kita tahu kalau sekarang kita ada kenderaan kereta besar, dulu pernah orang naik gajah, pernah orang naik kuda dan sebagainya. Tetapi raja ketika itu dia naik kalau kita panggil julangan, kalau kita panggil lupa saya nama istilah di kandar di bawah. Jadi peristiwa ini dikaitkan dengan peristiwa baginda dibunuh oleh Laksamana Bentan ataupun Begak Sri Rama itu ketika baginda berada di atas julangan. Kita banyak tengok dalam filem yang telah difilmkan baik ataupun dalam cerita-cerita dalam komik, dalam penulisan novel, gambaran kalau orang lukis sahaja Sultan Mahmud Mangkat di Julang ini, gambarnya mestilah Laksamana Bentan sedang membunuh baginda sedang ada di atas julangan. Mungkin hari ini orang kata ada orang mati di sungai, ada orang mati atas lori, ada orang mati atas motor. Ini mangkat di julangan. Mungkin itu yang pertama dan itu yang terakhir rasanya. Tidak berlaku kepada sultan lain.
Kita tidak ada dengar kali kedua Sultan Mahmud, Sultan Ismail ke Sultan Husain dan sebagainya, tidak. Tapi inilah istimewanya baginda kerana mangkatnya dijulang, sedang dijulang. Malah kalau kita nak membuat tafsiran baharu, julang itu mana tempat yang tinggi. Kita boleh dengan pelbagai tafsiran bahawa kemangkatan baginda Sultan ini di tempat yang tinggi sebenarnya. Kalau orang nak melihat dari sudut yang lain, dijulang. Ada juga orang nak burukkan, boleh juga dijulang, lepas tu dijatuhkan. Itu soal tafsiran. Tetapi kita ambil cerita yang positif, kita ambil cerita yang baik, bahawa walaupun cerita pembunuhan baginda ini ada cerita-cerita yang tersirat, tetapi kita melihat itu satu di pihak Laksamana Bentan ataupun bendahara ataupun Megat Sirama tadi, ketika itu kita anggap dia sebagai penharakaan. Beraninya Laksamana Bentan membunuh Sultan. Laksamana Bentan dia ada sebab dia sendiri. Itu cerita-cerita yang kita dengar. Tetapi mungkin kita tidak berada di zaman itu. Tapi di pihak Sultan sebagai pemimpin negara ketika itu, kita melihat bahawa baginda telah menjalankan amanahnya. Soal cerita kelemahan baginda, kezaliman baginda, kita tak boleh cerita banyak. Kita ambil yang baik-baik saja. Cerita pasal Sultan Mahmud ini yang kecil-kecil ada, yang besar-besar pun ada. Baik, saya kata tadi yang pertama. Kalau cerita yang orang tahu, cerita pasal kucing bertanduk. Kucing bertanduk ini saya ada cerita dalam buku saya ni, kan. Kucing bertanduk ini dikatakan ada banyak besi. Nanti anak-anak boleh baca buku saya. Dia sebenarnya kat situ digambarkan pula baginda sebagai seorang sultan yang penyayang. Dia dia jaga kucing, dia sayang kucing dia. Tentang kucing bertanduk ni saya pun tak nampak, tak ada nak cerita. Keistimewaan kucing ini, kucing diraja. Hari ni pun kita tahu sultan-sultan kita, raja-raja kita mungkin ada bela kucing juga. Ada yang bela buaya, ada yang bela harimau. Jadi maknanya bagi saya kaitan yang di Kota Tinggi ni, cerita Sultan Mahmud dengan kucing bertanduk ini satu kisah yang legenda, mitos yang tidak hilang. Okey, itu satu. Yang kedua, sumpahan. Sumpahan Sultan Mahmud kepada Megat Sirama atau Laksamana Bentan itu pun satu yang kita anggap kebesaran seorang raja. Dan saya sendiri sebagai anak pengerang, anak Kota Tinggi, saya bekerja hampir sudah 30 tahun di Kota Tinggi. Kita baca itu, kalau dahulu di Langkawi kita dikenali dengan Sumpah Masuri, darahnya putih. Di Kota Tinggi, sumpah Sultan Mahmud kepada Laksamana Bentan, keturunan yang 7 keturunan tidak boleh memijak tanah bumi Kota Tinggi. Saya kebetulan, saya balik semula selepas saya belajar, saya keluar pada Pengerang, keluar pada Kota Tinggi, daerah Kota Tinggi. Saya balik ke Kota Tinggi lebih kurang dalam tahun 1991. Ketika itu saya tengok Kota Tinggi maju, membangun. Bila saya kira-kira balik, tersiratnya, ini agaknya Kota Tinggi sudah habis sumpahan Sultan Mahmud kepada keturunan Bentan, juga kepada kemajuan Kota Tinggi. Yang ketiga, di Kota Tinggi ni terkenal dengan banjir. Banjir yang besar pernah berlaku tahun 48, tahun 69. Yang terbaru saya sendiri merasainya tahun Disember 2006, Januari 2007. Jadi peristiwa banjir ni juga ada dikaitkan dengan legenda dan mitos Kota Tinggi sejak dulu. Kota Tinggi ni ada satu sungai, nama dia Sungai Bedil, satu sungai Danau Raja. Cerita dulu, kalau Sungai Bedil ni meletup, orang kampung akan dengar. Kalau Sungai Bedil sahaja meletup, banjir tak besar. Tapi kalau Sungai Bedil meletup, Sungai Danau Raja menyahut, maka banjir besar. Jadi cerita pasal kenapa ada sungai Danau Raja ni apa? Kalau hari ni saya pun tak pasti kat mana sungai. Saya pernah pergi dulu, dah tenggelam, dah tertimbus. Sungai Danau Raja ni katakan ada sungai tempat orang kata tempat mandi raja-raja lah. Mungkin kalau dulu mungkin istananya di mana
Mungkin ada masa dia mandi dekat hulu sungai itu sampai dinamakan Sungai Danau Raja. Bukan calang-calang. Kita ambil situ dulu. Tapi kita dikaitkan dengan peristiwa banjir di Kota Tinggi. Kalau Sungai Bedil bunyi, banjir kecil je. Banjir dah berapa kaki, banjir kat bandar, banjir kat kampung-kampung. Tapi kalau Sungai Bedil meletup, selang berapa jam Sungai Danau Raja pun ada sahutan, orang kata itu adalah daripada Sungai Danau Raja. Memang banjir besar lah Kota Tinggi. Dan ini saya ada tulis dalam buku saya, malah berlaku di Kampung Panti ketika banjir 2007 itu. Memang saya ada pergi satu tempat itu, satu kawasan kampung, memang berlaku letupan. Satu kawasan itu memang terjadinya tiba-tiba ada tasik besar. Jadi itu berlaku antara Sungai Bedil dengan Sungai Danau Raja. Baik, itu saja yang boleh saya katakan tadi. Maknanya itulah Sultan Mahmud tadi berkaitan dengan banjir. Kalau cerita masyarakatnya, cerita kucing bertanduk. Yang lain ini saya ingat tak ada sangat lah. Satu lagi, minta maaf. Satu lagi kalau kita nak kaitkan di zaman Sultan Mahmud lah, ada cerita Cik Siti. Cik Siti ni dikaitkan dengan seorang perempuan yang hebat. Berlaku di zaman Sultan Mahmud, dia cantik, dia jelita, menjadi rebutan lelaki. Dikatakan dia ada suami sampai 99. Saya secara berterusan sehingga hari ini, saya menolak pandangan itu. Tetapi itu menjadi cerita legenda masyarakat, malah telah difilmkan, diambil contoh, banyak-banyak filem, drama cuba mengangkat. Saya melihat dari sudut yang berbeza tentang Cik Siti. Kita ambil kehebatan wanita, dan cerita buruk dia tu saya tak nak ambil. Itu bagi saya proses hidup ini, aib orang kita jangan cerita, sebab nanti kita pula diaibkan. Kalau tidak kita, anak kita. Jadi kita ambil falsafah itu. Cerita itu kita ambil yang baik-baik je. Kejelitaannya, kehebatannya, kecantikannya, kemesraan dalam masyarakat. Tentang dia berkahwin itu, saya ada satu lagi versi bahawa dia ni berkahwin hanya 7 orang je. 7 orang pada saya normal. Tapi 99 orang tu saya tolak. Dengan ada beberapa bukti, saya rujuk pada orang agama tentang emansipasi seorang wanita. Itu cerita yang berlaku di zaman Sultan Mahmud yang boleh saya kongsikan dengan anak-anak sekalian. Menurut catatan sejarah, Kota Johor Lama ini merupakan kubu pertahanan yang terbaik di pesisiran lembah Sungai Johor. Bentuk muka bumi dan kedudukannya strategik menjadikan kota ini sebagai benteng pertahanan untuk mengawal perairan daripada ancaman musuh. Dan apa yang ada di Johor Lama ini, yang pertamanya yang masih tersimpan atau terjaga ialah kubu pertahanan yang terdapat di Tanjung Batu, dan didirikan sebuah muzium lah di situ untuk lawatan dibuka pada umum. Kemudian kita ada kubu budak. Selain daripada itu, kita ada Pengkalan Raja. Pengkalan Raja ni ialah tempat berlabuhnya Bahtera Sultan. Kemudian kita juga ada peninggalan makam-makam lama. Contohnya makam Temenggung di jalan masuk Johor Lama. Kalau anda masuk ke Johor Lama akan jumpa satu makam, itu makam Temenggung atau Bidan Diraja. Dan terdapat juga nisan-nisan lama. Kalau apa yang menarik di Kampung Johor Lama ini, kalau anda masuk, kemudian di Johor Lama ini terdapat banyaknya tanah perkuburan, batu-batu nisan. Itu menunjukkan dulu di sini ramai penghuni lah, ramai manusia. Dan kesan-kesan peperangan pun ada, boleh dilihat di mana ada galian ekologi yang terdapat di salah satu rumah penduduk lah. Kita boleh lihat di situ bagaimana lapisan tanah tu apabila kita gali, kita akan jumpa lapisan batuan, kemudian lapisan menunjukkan dibakar. Maknanya proses peperangan itu berlaku di sini. Dan juga di sini terdapatnya batu nisan yang berbagai, batu nisan Aceh, batu nisan Bugis. Pada bulan Ogos 2004, pembinaan Muzium Kota Johor Lama telah dilakukan.
Tujuan pembinaan muzium ini adalah untuk pengengkalan tapak sejarah dan juga sebagai satu pusat informasi. Apa yang saya dapat pelajari daripada sejarah kota Johor Lama ini ialah saya dapat mempelajari sejarah negeri kelahiran saya dengan lebih mendalam dan saya dapat belajar sejarah tu daripada sumber yang sahih. Berbanding daerah-daerah lain di negeri Johor, Kota Tinggi melakar sejarah tersendiri sebagai daerah yang paling banyak menyimpan catatan sejarah berkaitan era pemerintahan Kesultanan Johor. Maka tidak hairanlah slogan bermulanya di sini sangat dekat di hati warga Kota Tinggi. Suatu ketika dahulu, tanah berdaulat ini menjadi tumpuan dunia kerana peperangan, perdagangan antarabangsa, perkembangan Islam serta lahirnya tokoh-tokoh tersohor dalam bidang kepimpinan, bahasa dan juga persuratan. Namun, kini semua hanya tinggal sebagai catatan sejarah yang harus kita ingati dan juga kita pelajari. Benarlah kata peribahasa, kisah sejarah ini tak lapuk di hujan, tak lekang di panas.